Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari weekend normal untuk tiada sebarang aku kata volume yang banyak dan juga tiada sebarang movement yang drastik dalam chart. So kita akan tengokkan pergerakan secara keseluruhan untuk di Bitcoin untuk minggu ini. Kemudian kita tengok preparation data untuk hari besok sebab besok hari Isnin minggu baru, so ada tak momentum untuk naik, untuk kita breakout untuk pergi ke journey almost 32k. So apa nanti kita akan tengokkan di chart, nanti tu akan update kan apa kata pergerakan market. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah Coin Market Cap. So currently total market cap masih lagi berada sama seperti semalam, iaitu 1.07 trillion. So dalam peningkatan tak banyak pun 0.05. So expectation ataupun jangkaan kita adalah jangkaan hari weekend tak ada sebarang movement yang drastik. Volume 40.1 bilion, naik 28 hampir 29%. BTC dominant, sikit drop daripada 49 ke 48.8. Ethereum 18.7. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 20 pagi ni berada di 27,000, iaitu kenaikan dalam tempoh 24 hours 0.32% berbanding semalam 26.6 26.7 tu. So naik dalam 300-400 dolar. So naik banyak 0.32%. Untuk Ethereum masih lagi around lama 1.6, masih lagi berada zone buy yang cantik untuk sama-sama buy. So pun ada all in tahun ni RM10,000 untuk Ethereum hari Khamis itu dah dalam profit untuk yang zone in. Kenaikan 0.29 untuk weekly, naik hampir 5%. Untuk lain-lain altcoin kita tengok ada tak movement yang Cardano naik 2%, Solana naik 5%, 21. So semalam tu kan 19, 21, mungkin boleh tengok sikit untuk Solana apa yang berlaku. Untuk lain-lain Chainlink naik hampir 3%, $8. Kemudian lain altcoin kata tak. So nanti kita akan tengokkan di Sol, ada yang agak menarik Sol 5%. So let's go kita pergi ke chart. So yang pertama kita akan tengok di Bitcoin dulu apa yang berlaku. So di Bitcoin ini chart di 4 hours. So yang berlaku semalam hanyalah kata beberapa candle, kata 6 candle, 1 2 3 4 5 6. So kita ada candle ni je untuk hari semalam. So tak ada movement, nanti ada kenaikan tapi kenaikan yang slowly, tiada momentum. Seperti mana Zul cerita semalam, tiada momentum untuk breakout untuk atas ni. So apa yang Zul mau expectation adalah kalau tengok RSI di 4 hours ni dah berada hampir overbought. Stok RSI pun nak nampak dah cooling down. So Zul expectation untuk price sedikit berlaku kenaikan ke kawasan ni, mungkin buat ada lower high, kemudian mungkin buat higher high, kemudian ke RSI ni akan possible buat lower low. So kalau lower low di RSI, higher high di RSI, higher high di price, higher low di RSI. So kalau itu berlaku, kita akan dan berada di kawasan resistance, kita tentunya akan berlaku rejection kembali balik ke dalam kawasan box support ni. So itu yang tu jangkakan. So kita tengokkan sama-sama, tiada momentum untuk kenaikan untuk buat masa ini. So untuk di 1 hour nampak line macam juga kan nak push price sikit atas dengan stok RSI berada oversold, RSI masih lagi above 50. So masih ada kenaikan, sedikit momentum kenaikan tapi dalam kawasan resistance, kemudian dijangkakan boleh berlaku rejection untuk kembali balik ke kawasan support di bawah ni. So itu untuk di Bitcoin. Dan di daily ini yang kita nak tengokkan adalah secara major lah. Kita ada monitor satu channel yang lebih besar untuk di Bitcoin, iaitu antara channel ni. So ini kita monitor kan. So sebarang movement ke bawah iaitu dalam 20k tak mengejutkan, masih lagi dalam channel. So good opportunity untuk kalau tahun ni tiba-tiba dapat 20k, tapi nampak dalam chart tak nampak aku kata signal yang besar untuk ke 20, more kepada berlaku kenaikan balik almost pergi ke 30. Dan breakout yang ni possible kita ada confirmation 32, breakout 32 mini tahun 2024, kita akan journey ke kawasan almost major resistance kita dalam kawasan almost 50k plus sebelum last rejection untuk ke support. Kemudian kita akan trade bulan trendline bullish, kemudian untuk dia breakout untuk tahun 2025 punya pump. So itu yang tu nak tengok. So currently Zul mau jangkakan kita hanya sideways dulu dalam antara between tahun ni, iaitu untuk tahun ni Zul mau jangkakan untuk kita sideways dalam triangle ni,
sampai expectation tu dalam bulan 10 ataupun bulan 11. Bulan 10 mungkin kita akan bermain dalam kawasan ni lagi. Bulan 11 mungkin start breakout. Bulan 12 kita akan start berlaku kenaikan ke 32. Kemudian 20-24 dua expectation kan kita akan start berlaku pump untuk ke kawasan major resistance. Kemudian last rejection pertengahan bulan, pertengahan tahun. Kemudian sampai ke kawasan ni mungkin bulan 11, bulan 12. Kemudian tahun 2025 tu jangkakan kita akan start breakout kita punya major trend line untuk start melakukan bull run. So itu tu nak tengok. So meaning dalam tahun ni masih lagi, so dia akan DCA lagi untuk tahun ni selagi mana price berada dalam kawasan ni. So tu dah all in semua tu punya coin, even Ethereum tu punya budget untuk tahun ni 10,000 pun dah all in. Untuk Bitcoin tu ada lagi balance 6,500. So insyaAllah tu akan invest dalam masa 3 bulan ni, iaitu bulan 10, bulan 11, bulan 12. Tapi tu yang kekal bulan 10 sebulan ni tu aku cuba untuk dapatkan 6,500 tu untuk all in untuk Bitcoin pula. So hopefully Bitcoin akan stabil dalam kawasan ni atau seperti mana yang Zujang kekal sideways dalam triangle ni. Kemudian insyaAllah sebelum bulan 11 kita all in untuk Bitcoin. Kemudian kita akan start berlaku kenaikan. Kemudian kita akan DCA saja selepas tahun 2024. So itu untuk di Bitcoin. Tiada sebarang kuartal movement yang drastik untuk berlaku pump untuk di Bitcoin. Even di daily pun kita nampak RSI berada kawasan ni dan store RSI dah hampir berada overbought. So momentum untuk pergi walaupun breakout pun tak ada pergi jauh untuk Bitcoin. So itu untuk di Bitcoin. So let's go kita pergi ke ruangan komen. Sebelum ruangan komen kita akan tengok Solana dulu. Solana 5%. Sebelum tu lupa untuk tengok Solana nanti. So Solana kita tengok apa yang berlaku. Solana 5%. Okey. Dia akan normal untuk berlaku sebab apa, macam juga akan kita dah breakout kita punya downtrend dan kuartal kita ada signal bullish, iaitu kuartal falling channel reversal pattern breakout, kita buat high baru dan pada high kita rejection, swing low to swing high kita ada support dan inilah support kita dan currently dia berlaku bounce. Seperti mana tu cakap sebelum ni, kita ada sedikit kat sini ada tak bullish ini ada di daily. Kat sini belum ada tapi kita berada support. So price ni bound daripada point ini dan ke atas. So normal untuk berlaku bound daripada kawasan support selepas RSI di daily berada oversold. Tu berlaku pump normal. Tu yang kena nak tengok momentum tu tinggi atau tidak. So currently kita ada sedikit untuk short term kita ada ni almost dalam key level dalam kawasan ni. Kalau kita draw ke belakang kita nampak yang ni kawasan ni. So possible price sampai kawasan ni mungkin berlaku balik rejection ataupun rejection balik kawasan ni. Sebab apa, RSI almost nak berada overbought balik. So sekiranya RSI berada overbought balik, stock RSI pun overbought dan price masih belum melepasi 22 ni. So ini kita menjangkakan price boleh down balik dalam kawasan ini. So itu untuk di Solana. So ini price jatuh dalam kawasan box support ni, consider good range untuk anda DCA dan all in untuk long term. Sebarang movement untuk naik ke atas ni, meaning dia akan align dengan pergerakan di Bitcoin juga. So itu untuk di Solana. Next comment, kita pergi ke ruangan komen. Apa tu, BLUR sentuh EMA 200 possible tak untuk kamu okay, blur nak sebut BLUR betul blur BLR USDT. Tadi tu buat yang okey, tu buat dekat KuCoin dulu 200 MA ni okey, jap tu cuba on tu punya indicator 200 MA. Last tu pakai lama tak pakai, tengok kejap boleh pakai ke tak. Okey, 200 MA warna B200. Okey, warna biru sini 200 MA dekat mana tu? Tengok time frame apa jap. Time frame tak sebut time frame. So untuk makluman siapa-siapa yang pakai indicator MA, so EMA ni dia kena guna at least di daily ataupun yang paling cantik adalah kena tengok weekly. So weekly kalau ikutkan ni tak ada, MA dia hanyalah ada untuk kalau ikutkan kat sini MA weekly hanya ada yang merah aja tu. Merah tu berapa dia punya, jap,
warna merah. Yang ini tak silap tu, yang ni merah ni adalah 20. 20 kita tengok balik di daily. Yap, 20. So 20 orange, biru. So kita ada untuk yang ni untuk di daily saja. Di daily kalau ikutkan M200 adalah warna biru. So warna biru kita di atas ini. So kalau ikutkan tadi pertanyaan soalan sentuh EMA possible. Oh, okey. Mungkin nak tanya kalau EMA tu boleh kemun ke? So menjawabkan EMA ni kan perlu kita tengok yang besar kali. So ikutkan EMA kita berada EMA 20 below, masih lagi dalam pergerakan down ke bawah. Contoh yang itu tak ada yang atas ni. So EMA baru ada banyak ni yang biru ni. So nampak yang ni, inilah kuarter 20 200. Yang ni yang warna biru cair ni 100. Kemudian orange ni 50, merah ni adalah 20. Kita ada below semua tu, minim momentum untuk drop itu masih kuat. So kita perlu breakout balik, kita perlu tukar ni. Kalau nak naik kita perlu terbalikkan color ni, merah ni ke atas, biru ini ke bawah. So ini barulah ada momentum naik. So kalau ikutkan 200 belum lagi. So tu tak berapa pakai dengan EMA 20 ni. Sebab apa tu tak pakai EMA ni? EMA ni adalah satu indicator yang delay. Kenapa tu cakap delay? So kalau ikutkan contoh bagi satu penerangan ialah contoh kita nampak garisan kat sini, tapi dia dah breakout, dia dah cross. Tapi cross itu sebenarnya price tu dah kuarter naik daripada point bawah ni. So kita dah rugi berapa banyak ke kawasan ni. So mostly breakout ni adalah kuarter cross itu adalah delay. Satu MA ni adalah satu indicator delay. Tapi untuk long term kita boleh pakai. Sebab apa? Kalau kita tengok macam ni 200 ke atas mini kuarter kita masih lagi downtrend. Tapi kalau 200 ni kat bawah 50 ke atas, so mini kita nampak itu adalah uptrend. So itu adalah penggunaan EMA. So next comment. Next comment kita akan bagi salam tu komen coin Gala tahun 25 boleh pergi sampai evolusi. Gala crash and delete. Crash and delete. Okey, nanti kita tengokkan Gala. Gala ni kita tengok balik apa yang berlaku. So Gala ni ada sikit isu dia. Tu pun ada invest untuk long term tu dah all in itu. Tapi ada high risk. Sebab apa high risk? Macam itulah kita ada sikit fundamental problem untuk Gala ni. Di Gala ni ada isu pasal apa nama dia punya creator dia, dua orang tu tengah bertengkar, bergaduh. Tapi tak tahu lah isu tu dah habis ke belum, tu tak pasti. Tapi berdasarkan long term. So berdasarkan long term, kita akan zoom out, kita akan pergi weekly. So anda kena faham kenapa Zoom masih lagi invest kawasan untuk ni. So ini adalah untuk Gala. Untuk Gala kita tengok kita ada low sini. Sebelum ini pun kita ada juga price drop sedikit below harga opening. Tu nampak ni. So harga below opening, kemudian dia naik balik sebelum ni. Kemudian sama juga yang ni, kita ada currently kita drop lagi below dan drop lagi bawah downtrend. So ini agak kata sedikit bearish lah, sedikit bearish untuk di Gala. So price drop below kita punya key level dalam kawasan kuning ni, possible adalah another drop. So ikutkan nampak RSI pun nampak dia hanyalah sebagai untuk retest kawasan ni sebelum another drop ke bawah. So sekiranya RSI ni berada overbought, so RSI so mini di daily. So kalau ini kita dapat, so make another drop ke bawah untuk di Gala. So agak kuarter risiko untuk siapa-siapa invest. Tapi walaupun sudah all in, dia punya Gala tu all in lah 10,000 coin berada di dalam 0.01 ini. Line biru ni lah tu punya kawasan all in tu. So kali ni kita boleh monitor apa. So nak monitor yang ni, kan hopefully dia dapat breakout. Yang ni kita akan dapat regain balik daripada low height ni, yang ini, kemudian kita draw satu channel. So ini adalah channel yang kita Zosra monitor. So sama ada ikutkan dah break kuning ni, meaning ada potensi lagi untuk dia possible drop lagi bawah sampai mana tak pasti, free fall. So sekiranya dia dapat regain balik dan breakout channel ni, meaning dia boleh regain possible dia akan boleh untuk regain balik above harga opening. Kemudian baru kita akan ada momentum balik untuk kenaikan tu. Last kita dapat kuarter kenaikan drastik. So hopefully tu dapat kenaikan yang drastik tu. So itu untuk di Gala. High risk, good fundamental. Tapi secara projek bagus. Cumanya ada isu sikit dalaman lah. Isu dalaman beri Gala ni. Itu je yang kalau anda perlu faham lah. Siapa nak invest Gala ni, so perlu faham tu. Make sure anda invest duit anda expected boleh loss. So invest tu 10,000 coin pun tak banyak. Dalam almost 10,000 tu tak apa, lupa lah. 1, 2, 3, 4. Yes,
10,000 coin mak $156. $156 kali 4 tu tak sampai pun tak sampai bawah RM1,000. Tu invest dapat 10,000 coin. So kalau loss lah quarter coin ni. Tapi kalau naik insyaAllah tu akan profit dengan banyak. So itu untuk digala. So untuk jawab soalan tadi, tahun 2025 boleh pergi sampai mana? So Zul ada jangkakan untuk 1.6 dalam 1.1, kemudian ada satu lagi target adalah estimated 4.2 dan $2.4. Tapi Zul target dulu untuk minimum iaitu $1.4, $1 lebih untuk digala. Itu untuk digala untuk tahun 2025. So next comment. Nak jual je ni, nak jual, faham? So ni akan ikut market. Sebenarnya kenapa Zul all in hari Khamis itu adalah disebabkan beberapa faktor. Antaranya adalah kita tahun 2023 menunjukkan Zul nampak adalah ini adalah sebagai satu signal untuk sebelum dia berlaku pump. So kita ada sikit sideways untuk tahun ni. Kemudian tahun 24 juga akan more ke higher atas sebab kita akan target 25. Kemudian dengan currency kuota Malaysia yang kuota makin jatuh dah 4.7. Macam juga kan awal tahun dulu tu jangkakan untuk tahun ni kita boleh possible kita boleh pergi ke $1 USD equal dengan RM5 Malaysia. So itu dalam itu yang tu jangkakan, sebab tu akan tu invest kawasan ni sebelum mata wang kita jatuh lagi banyak dan lagi rugilah. Untuk sebab apa kita nak beli dalam kuota dolar, nak tukar dalam dolar, nak beli coin. So yang tu sebab tu nak beli awal untuk tahun ni. Kemudian untuk all in coin, untuk all in dia punya coin. Kemudian satu lagi adalah disebabkan sentiment dalam market kali mostly ramai kata nak drop lagi below, even drop lagi below sampai 15 pun ada. So ini fear and market. Bila fear and market itu yang kita nakkan, kita berada di kawasan huge support. Kita berada dalam fear. So sebab tu Zul all in tu good time untuk sentiment. So ini insyaAllah Zul mau jangkakan dia akan melakukan kenaikan berbanding drop ke 20. Yes, ada lagi pencuti untuk drop ke 20k. Tapi untuk dengan sentiment dengan keadaan masa, Zul mau jangkakan untuk technical, berdasarkan technical ada pada point 20 boleh, 30 boleh. Tapi berdasarkan sentiment dalam market adalah fear dan semua tu, dan Zul mau jangkakan dia akan berlaku breakout ke atas. Cuma bila tu tak pasti ikutkan ke hari ni, momentum tak ada lagi. So macam juga kan Zul mau jangkakan untuk bulan 10 possible kita akan sedikit sideways ataupun breakout bulan 10, dan kita breakout tu kita akan menuju ke 28. Breakout 28 kita akan boleh follow pergerakan channel yang besar ni untuk journey ke kawasan 30. Dan kalau awal dapat break bulan 10 possible ni mungkin berlaku sikit rejection, sedikit sideways dalam kawasan ni untuk buat another bullish. Kemudian kita breakout insyaAllah awal tahun 24, breakout 32 untuk journey ke kawasan major resistance kita di kawasan almost 50k. So itu analisis untuk pagi ni. So pun untuk long term adalah good, cuma untuk short term sedikit sideways dan juga masih lagi kuartal tiada sebarang kuartal major movement yang drastik untuk tahun ni. So itu saja untuk pagi ni. Like, komen di bawah sekiranya anda nak berminat untuk tengok chart anda do review. So jangan lupa like dan subscribe. Jumpa anda dalam review. Assalamualaikum. Bye bye.